Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Di bawah tajuk kecilnya, Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa, dengan tumpuan kepada amalan pilihan raya dan kebebasan asasi. Bila disebut ciri demokrasi berparlimen, ada 3 ciri yang utama. Yang pertama, pilihan raya. Yang kedua, kebebasan asasi. Dan yang ketiga, pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan juga negeri. Jadi semua sekali ada apa ciri? 3 ciri demokrasi berparlimen. Formulanya, pilih kebahagiaan. Pilih apa? Pilih kebahagiaan. Okey, tengok penerangan formula. Pilih merujuk kepada pilihan. Pilihan berasal daripada perkataan pilih. Jadi pilih merujuk kepada pilihan, iaitu pilihan raya. Kebahagiaan. Ejaan kebahagiaan bermula daripada huruf KEB. KEB merujuk kepada kebebasan. Kebebasan, ejaan bermula daripada huruf KEB. Jadi KEB itu merujuk kepada kebebasan, iaitu kebebasan asasi. Untuk perkataan kebahagiaan. Kebahagiaan. Lepas perkataan ke, merujuk kepada bahagiaan. Bahagiaan ni merujuk kepada pembahagiaan. Pembahagian. Pembahagian berasal daripada perkataan bahagi. Bila disebut bahagiaan, bahagiaan ni kalau ambil 6 huruf awal akan merujuk kepada perkataan bahagi. Jadi bahagiaan ni lebih merujuk kepada perkataan bahagi yang merujuk kepada perkataan pembahagiaan, iaitu bahagi juga. Jadi bahagiaan ni merujuk kepada pembahagiaan, iaitu pembahagian apa? Pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan juga negeri. Jadi kesimpulannya, ciri demokrasi berparlimen ada 3 kesemuanya. Formulanya, pilih kebahagiaan. Pilih merujuk kepada pilihan raya. Kebahagiaan, ejaan kebahagiaan bermula pada huruf KEB. Ke merujuk kepada kebebasan asasi. Bahagiaan merujuk kepada pembahagian, iaitu bahagi. Bahagi merujuk kepada pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi pilih kebahagiaan. Pilihan raya, kebebasan asasi dan pembahagian kuasa peringkat persekutuan dan juga negeri. Baiklah, kita lihat satu persatu. Pilihan raya dulu. Pilihan raya merujuk kepada hak rakyat untuk memilih pemimpin yang berwibawa dan juga membentuk kerajaan. Ingatlah, dalam pilihan raya, rakyat ada berapa hak? Ada 2 hak. Yang pertama, memilih pemimpin yang berwibawa. Dan yang kedua, membentuk kerajaan. Nama pun pilihan raya. Bila disebut pilihan raya berasal daripada perkataan pilih. Ingatlah, pilihan raya berasal dari perkataan apa? Daripada perkataan pilih. Siapa yang akan pilih? Rakyat yang akan pilih. Pilih siapa? Pilih pemimpin yang berwibawa dan membentuk kerajaan. Pemimpin itulah yang akan membentuk kerajaan. Jadi dalam pilihan raya ada berapa tanggungjawab rakyat? 2 tanggungjawab rakyat. Memilih pemimpin berwibawa dan membentuk kerajaan. Pilihan raya diadakan dalam tempoh 5 tahun sekali. Pilihan raya di Malaysia diadakan sejak negara mencapai kemerdekaan. Jadi ingatlah, maksud pilihan raya. Pilihan raya ialah hak rakyat untuk memilih pemimpin yang berwibawa dan membentuk kerajaan. Okey, seterusnya adalah kebebasan asasi. Bila disebut kebebasan asasi, kebebasan berasal daripada perkataan bebas. Jadi kebebasan asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Jadi kebebasan asasi ini merujuk kepada hak individu, hak semua individu di sisi undang-undang. Kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan semuanya ada 4. Yang pertama, kebebasan ataupun hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan. Ada apa kebebasan? 3 kebebasan. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Dia punya formula untuk 3-3 kebebasan ni adalah
suami hiper. Suami apa? Suami hiper. Tengok penerangan formula. Suami merujuk kepada bersuara. Bersuara berasal daripada perkataan suara. Persamaan suara dengan suami adalah 3 huruf awal. Suara, suami. Jadi suami merujuk kepada suara, iaitu bersuara. Kemudiannya hiper. Ejaan hiper bermula daripada huruf HI. HI merujuk kepada berhimpun. Berhimpun berasal daripada perkataan himpun. Ejaan himpun bermula daripada huruf HI. Jadi HI merujuk kepada himpun, iaitu kebebasan berhimpun. Dan bila disebut hiper, hiper, sebutan yang kedua untuk hiper adalah per. Per merujuk kepada berpersatuan. Berpersatuan merujuk kepada perkataan persatuan. Cikgu ambil 3 huruf awal untuk persatuan, iaitu PER. Jadi per merujuk kepada persatuan, iaitu merujuk kepada perkataan berpersatuan. Jadi suami hiper merujuk kepada kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan kebebasan berpersatuan. Okey, yang ketiga adalah kebebasan diri. Dan yang terakhir, kebebasan beragama. Jadi dia punya formula ialah didik suami sendiri beragama. Didik suami siapa beragama? Didik suami sendiri beragama. Kenapa kena didik suami beragama? Sebab suami hiper. Okey, tengok. Didik, penerangan formula. Didik merujuk kepada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Jadi didik merujuk kepada pendidikan, iaitu hak mendapatkan pendidikan. Suami merujuk kepada perkataan suara, bersama pada huruf SUA. Suami merujuk kepada suara, iaitu kebebasan bersuara. Sendiri merujuk kepada perkataan diri. Sendiri berasal daripada perkataan diri. Jadi sendiri merujuk kepada diri, iaitu kebebasan diri. Dan last sekali beragama. Beragama merujuk kepada perkataan beragama juga, iaitu kebebasan beragama. Jadi formula untuk kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan ialah didik suami sendiri beragama. Didik hak mendapatkan pendidikan ataupun kebebasan mendapatkan pendidikan. Suami adalah kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Sendiri merujuk kepada kebebasan diri. Beragama merujuk kepada kebebasan beragama. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebebasan mendapatkan pendidikan ataupun hak mendapatkan pendidikan. Dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam mendapatkan pendidikan atas alasan berlainan agama, keturunan dan tempat tinggal. Ingatlah, dalam pendidikan tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan. Yang paling penting dalam pendidikan adalah tidak ada diskriminasi. Okey, itu yang wajib ingat. Yang kedua, didik suami. Suami merujuk kepada kebebasan bersuara, iaitu suami hiper. Kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan kebebasan berpersatuan. Di mana setiap warga negara ataupun setiap individu, setiap warga negara Malaysia berhak bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Itu adalah hak bagi setiap warga negara. Kerana kebebasan bersuara itu adalah hak bagi setiap warga negara untuk bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Okey, yang ketiga adalah sendiri merujuk kepada kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya ataupun dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Bila disebut kebebasan diri, tidak ada seorang pun boleh dicabut nyawanya ataupun tidak ada seorang pun boleh dilucutkan kebebasannya ataupun dicabut kebebasannya kecuali atas kehendak undang-undang. Jadi kebebasan diri tidak boleh dilucutkan ataupun dicabut atas kehendak undang-undang. Sama macam pendidikan tadi. Dalam pendidikan tidak boleh diskriminasi. Kalau kebebasan bersuara itu adalah hak semua warga negara. Kalau dalam kebebasan diri tidak boleh dilucutkan. Okey, dan yang terakhir, kebebasan beragama. Walaupun Islam adalah agama rasmi, tetapi agama lain boleh diamalkan ataupun agama lain bebas diamalkan. Itu
Itu yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama, iaitu agama Islam, agama rasmi. Bila disebut kebebasan beragama, agama merujuk kepada agama rasmi, iaitu agama Islam. Kebebasan pula merujuk kepada kebebasan bagi agama lain untuk bebas diamalkan. Jadi walaupun agama Islam adalah agama rasmi, agama lain bebas diamalkan. Okey, itu sahaja. Jadi kesimpulannya, ada berapa kebebasan asasi bagi setiap individu? Ada 4 kebebasan. Formulanya, didik suami sendiri beragama. Didik adalah kebebasan mendapat pendidikan, iaitu tiada diskriminasi. Suami merujuk kepada kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan, iaitu hak bagi setiap warga negara. Sendiri merujuk kepada kebebasan diri, iaitu setiap individu tidak boleh dilucutkan kebebasan dirinya. Dan last sekali, kebebasan beragama. Bila disebut agama, agama rasmi adalah agama Islam. Agama lain bebas diamalkan. Okey, kita lihat contoh soalan. Ini adalah contoh soalan struktur, markahnya 244, iaitu 10 markah. Okey, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu dia tanya. Apakah yang anda faham dengan pilihan raya? Ingatlah, bila disebut pilihan raya berasal daripada perkataan pilih. Siapa yang pilih? Rakyat yang pilih. Okey, untuk menjawab soalan struktur ni, tengok di ruangan jawapan tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Pilihan raya ialah rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin yang berwibawa, titik. Lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Seperti selain itu, di samping itu, seterusnya. Tetapi penanda wacana cikgu ajak menggunakan number. Jadi bermula dengan number kedua, koma. Kenapa kedua? Sebab nak masuk isi yang kedua ataupun ayat yang kedua. Jadi kedua, koma, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Jadi dapat 2 markah penuh. Okey, soalan B tanya. Jelaskan tentang kebebasan asasi yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Apa kehendak soalan? Kebebasan asasi. Ingat lagi tak? Semua sekali ada berapa kebebasan asasi? Ada 4 kebebasan asasi. Formulanya, didik suami sendiri beragama. Okey, tengok di ruangan jawapan bagi soalan ni tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kebebasan asasi yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan ialah kebebasan mendapatkan pendidikan. Hal ini kerana tiada diskriminasi terhadap warga negara dan mendapatkan pendidikan. Sampai situ pun dah dapat 1 markah. Kalau nak tambah lagi ayat, atas alasan berdasarkan agama, keturunan dan tempat tinggal. Yang tu 1 lagi markah untuk contoh. Jadi di situ ada 3 markah. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, koma. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Hal ini kerana setiap warga negara berhak bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Jadi ada 2 isi dengan 2 huraian, 4 markah penuh di situ. Ada lagi tak kebebasan yang lain? Ada 2 lagi kebebasan. Ingat balik formula. Didik suami sendiri beragama. Sendiri merujuk kepada kebebasan diri. Iaitu setiap individu tidak boleh dilucutkan kebebasan dirinya atas kehendak undang-undang. Dan last sekali, kebebasan beragama. Walaupun agama Islam adalah agama rasmi, tetapi agama lain bebas diamalkan. Okey. Yang terakhir kita lihat soalan C. Jelaskan kepentingan pilihan raya kepada negara. Apakah hendak soalan? Kepentingan pilihan raya. Okey, yang ni adalah soalan kebat. Kalau soalan kebat seperti biasa yang cikgu ajak, mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian, ada contoh dan yang terakhir kali ada kesan. Kalau tak mahu kesan, boleh buat inferen. Tapi yang terbaik cikgu lebih suka kepada kesan. Sebab tak banyak pemeriksa yang terima inferen. Tapi kalau kesan, semuanya terima. Okey, jadi macam mana nak mulakan jawapan bagi soalan ni? Ambil balik pembuka soalan. Kepentingan pilihan raya kepada negara ialah rakyat terlibat dalam proses memilih pemimpin negara. Titik. Huraian bermula perkataan hal ini. Ingatlah, huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Hal ini membolehkan rakyat dapat menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan dalam negara. Tengok di situ ada 2 huraian. Yang pertama, rakyat dapat menentukan bentuk kerajaan, 1 markah. Dan yang kedua, corak pemerintahan dalam negara. Ada 2 huraian. Jadi 2 markah.
Contohnya pemerintahan demokrasi berparlimen. Titik. Contoh 1 markah. Last sekali kesannya, kerajaan yang adil kepada semua rakyat dapat diwujudkan. Ya, kesan 1 markah. Jadi semua sekali ada berapa markah? 5 markah. Huraian isi yang pertama dulu 1 markah, memilih pemimpin negara. Huraian di situ ada 2, iaitu membentuk kerajaan dan menentukan corak pemerintahan. 2 huraian, 2 markah, ada 3 markah termasuk isi tadi. Contoh 1 markah, pemerintahan demokrasi berparlimen, dan kesannya kerajaan yang adil dapat diwujudkan 1 markah. Jadi 5 markah. Jadi layak ada dapat 4 markah penuh. Ya, sangat-sangat layak. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.